Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan mingguan Dunia Asia. Edisi kali ini didahului dengan paparan mengenai perjumpaan tiga hala antara China, Jepun dan Korea Selatan ke arah merealisasikan perjanjian perdagangan bebas tiga hala yang disifatkan oleh ketiga-tiga buah negara berupaya membantu mengurangkan kemerosotan ekonomi global. Juga dipaparkan usaha tidak kendur-kendur pihak berkuasa Pakistan membentras kegiatan dadah di negara ini telah membawa kepada kejayaan berampas sejumlah besar dadah yang hendak diseludup keluar menuju ke Malaysia. Dan tidak kurang menariknya, Expo Yusu yang bertemakan kehidupan lautan di Korea Selatan yang dijangka menarik lebih 8 juta pengunjung dari seluruh dunia dan jualan lelong berlian merah jambu luar biasa dan paling besar oleh Rumah Lelong Christie di Hong Kong dijangka mengaut keuntungan sehingga 8 juta dolar Amerika. Ikuti paparannya. Presiden China mengadakan perjumpaan dengan rakan sejawatannya dari Korea Selatan dan Jepun bagi membincangkan perjanjian perdagangan bebas tiga hala. Presiden China Hu Jintao bermesyuarat dengan Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak dan Perdana Menteri Jepun Yoshihiko Noda di Beijing. Ketiga-tiga buah negara bersetuju melancarkan rundingan bagi perjanjian perdagangan bebas tiga hala. Tetapi rundingan itu dijangka memakan masa yang lama dan sukar kerana persaingan yang berdekad-dekad lamanya. Pada persidangan itu, ketiga-tiga pemimpin juga bersetuju bagi perjanjian pelaburan tiga hala yang dilihat sebagai batu loncatan ke arah matlamat yang lebih besar dan luas bagi satu perjanjian perdagangan bebas. Bagaimanapun untuk mencapai kesepakatan mengenai perjanjian tersebut dilaksanakan sepenuhnya dan dibawa ke meja rundingan selama berdekad bukanlah perkara mudah. Pihak Kastam Pakistan merampas 125 kg serbuk dadah yang disimpan dalam guni bawang dan menahan 2 orang di selatan bandar Karachi. Menurut laporan, dadah tersebut ditemui semasa pemeriksaan rutin konsainmen pengeksportan bawang di terminal kontainer antarabangsa Pakistan. Destinasi penghantaran ke Pelabuhan Klang, Malaysia dan ditempah dari Karachi. Karachi merupakan bandar pelabuhan dan ibu negeri komersial Pakistan. Serbuk dadah tersebut dimasukkan ke dalam kantong berwarna kuning dan ungu yang berbentuk bawang yang disembunyikan dalam guni bawang. Dadah itu dianggarkan bernilai jutaan dolar dalam pasaran antarabangsa. Ribut yang membawa hujan dan hujan batu sebesar bola golf mengorbankan 37 jiwa dan 19 lagi masih hilang di wilayah Gansu di barat laut China. CCTV melaporkan ribut yang berlaku di Minishan, sebuah kawasan pergunungan di wilayah Gansu, menjejaskan hampir 360,000 penduduk. Hampir 30,000 orang dipindahkan dan 40 orang dibawa ke hospital untuk mendapat rawatan. Menurut hal ehwal awam Biro Minshan, ribut yang berlaku hampir sejam itu meruntuhkan rumah-rumah, memusnahkan 7,000 hektar tanaman, melumpuhkan lalu lintas dan memutuskan bekalan elektrik di beberapa kawasan. Daerah Minshan terletak 150 km dari daerah Zhuku, di mana berlakunya hujan yang mengakibatkan tanah susur yang mengorbankan lebih 1,500 orang pada Ogos 2010. Korea Selatan menjadi tumpuan masyarakat antarabangsa apabila ia menganjurkan Expo Yusu 2012. Expo yang membawa tema kehidupan lautan dan pesisiran, kepelbagaian sumber dan aktiviti mapan ini menumpukan mengenai cabaran yang disebabkan oleh perubahan iklim. Expo selama 3 bulan dijangka menarik lebih 8 juta pengunjung dari seluruh dunia. Expo ini mempunyai mercu tanda yang diberi nama Big O, sebuah arca gergasi berbentuk O. Menurut pihak penganjur, O diambil dari singkatan huruf Ocean atau lautan yang serupa dengan nombor 0 menandakan satu titik permulaan baru melalui lautan.
Expo juga memaparkan sebuah peralatan muzik yang didirikan dalam bentuk hub di luar bangunan Sky Arca yang paling tertinggi di kawasan Expo. Kira-kira 140 buah negara menyertai pameran ini. Expo yang diadakan di bahagian selatan Bandaraya Yusu, sebuah pelabuhan industri terbesar yang terletak berdekatan dua taman negara yang memaparkan keperluan bagi pengurusan kawasan-kawasan pesisiran. Ini merupakan kali kedua Korea Selatan menganjurkan Expo seumpamanya, di mana pertama kali diadakan di Daejeon pada tahun 1993. Sebuah kawasan oasis hijau terletak di tengah kota besar Tokyo. Meiji Jingu Shrine yang terletak berhampiran daerah Ometo Sando dan Harajuku mempunyai lebih 170,000 pokok dalam tapak seluas 700,000 meter persegi. Hutan yang asalnya ditanam dengan tangan berkembang menjadi persekitaran hutan semula jadi. Dengan berjalan kaki dari jalan membeli belah yang sibuk dan sesak di Harajuku, membawa anda kepada kawasan mendalam hutan Meiji Jingu Shrine. Dengan akses mudah daripada 5 kereta api dan stesen kereta api bawah tanah, kayu 700,000 meter persegi ini adalah oasis popular bagi warga Tokyo. Meiji Jingu terkenal dengan bilangan besar pengunjungnya pada tahun baru. Setiap tahun lebih 1 juta orang melawat tempat suci. Hampir 1/3 daripadanya adalah pelancong dari luar negara. Meiji Jingu Shrine dibina pada tahun 1920. Untuk mewujudkan berkekalan hutan semula jadi, lebih 100,000 pokok disumbangkan oleh penduduk di seluruh Jepun. Musim hujan adalah masa untuk menikmati taman itu lebih 1,500 tumbuhan dari 150 jenis. Pertunjukan bunga api di Taman Meiji Jingu adalah salah satu pemandangan terkenal musim panas di Tokyo. Kira-kira puluhan buah bot yang diperbuat daripada bahan kitar semula ikut serta dalam perlombaan bot di Teluk Subic, Filipina untuk bersaing merebut gelaran yang terbaik dan usaha mempromosikan kitar semula. Setiap pasukan menghasilkan bot menggunakan bahan buangan seperti botol plastik, kotak susu, tin dan bahan buangan yang bukan biodegradasi untuk merentasi teluk sejauh 25 meter. Pasukan yang bertanding menggunakan taktik dan kemahiran masing-masing mendayung bot. Pemenang yang dipilih berdasarkan kepantasan masa, kemampuan dan inovasi. Penganjur pertandingan berkata, sukan berdaya saing tersebut merupakan cara yang kreatif untuk menyokong kehijauan kitar semula selain mengajar kemahiran hidup semasa berlakunya bencana. 94 juta penduduk Filipina menghasilkan lebih 16 bilion kilogram sampah setiap tahun, dengan Manila merupakan penyumbang terbesar di sebalik usaha berdekad lamanya mengenai kitar semula. Berlian merah jambu yang paling besar dan luar biasa bakal dilelong hujung bulan ini dan dijangka mengaut keuntungan lebih 8 juta dolar Amerika apabila ia dijual di jualan musim bunga barang kemas di Christie, Hong Kong. Berlian merah jambu berukuran 12,04 karat dibeli oleh seorang pengumpul pada tahun 1976. Berlian yang diberi nama Martian Pink oleh pakar barang kemas Amerika Harry Winston bagi meraihkan misi satelit pertama ke Marikh oleh Amerika Syarikat pada tahun yang sama. Berlian Martian Pink merupakan salah satu dari 2 berlian merah jambu berbentuk bulat yang luar biasa di dunia. Salah satu lagi berlian merah jambu Williamson berukuran 23,6 karat yang diberikan kepada Ratu Elizabeth II Britain pada tahun 1947 sebagai hadiah perkahwinan. Rumah lelong Christie dijangka mengutip lebih 76 juta dolar Amerika di jualan lelong barang kemas.
Seorang pelukis lukisan menggunakan pasir di wilayah Shandong di timur China mencipta sebuah lukisan pasir diberi nama Mother atau Ibu sempena Hari Ibu. Lukisan tersebut melahirkan ucapan terima kasih mendalam kepada semua ibu di China dan di seluruh dunia. Pelukis Wei Yu memaparkan pelbagai peringkat dinamik kehidupan seorang ibu menggunakan pasir. Lukisan-lukisan pasir merupakan satu seni tradisi yang memerlukan seorang pelukis mencipta kerja-kerja lukisan menggunakan pasir. Pada kebiasaannya, gula-gula dihasilkan dengan bentuk geometri, tetapi tidak siapa yang terfikir selain bentuk tersebut, bentuk seperti burung, haiwan dan bunga. Inilah seni Jepun membuat gula-gula yang boleh dimakan dipanggil amazaiku. Ia mengambil masa lama dan latihan kemahiran yang banyak untuk menjadi seorang artis amazaiku. Gula-gula dipanaskan hingga 80 darjah untuk menjadikan ia lembut dan mudah dilentur. Untuk menghasilkan bentuk haiwan, gunting digunakan untuk mengasingkan bahagian seperti telinga dan kaki yang kemudiannya dibentuk oleh tangan. Memotong regangan dan berpusing panas gula-gula lembut, artis boleh mewujudkan hampir bentuk apa-apa. Warna yang berbeza daripada gula-gula boleh digabungkan. Mawar ini direka kelopak demi kelopak untuk mencapai kesan yang realistik. Apa saja bentuk yang diinginkan oleh pembeli, pembuat gula-gula akan menghasilkannya dengan kehendak yang diinginkan pembeli. Hanya 3 minit selepas pelanggan membuat pesanan, ukiran naga rumit ini telah selesai. Sejarah amazaiku bermula pada akhir abad ke-8. Gula-gula yang dililit seperti ini mula-mula dijual sebagai persembahan di kuil Kyoto adalah dianggap sebagai asal-usul seni. Ia adalah kira-kira 400 tahun lalu apabila artis mula mewujudkan gula-gula dalam haiwan dan bentuk lain yang amazaiku menjadi amat popular. Thailand meraihkan kedatangan musim tengkujuh dengan melancarkan roket buatan sendiri ke udara. Beratus-ratus penduduk Thailand menyertai acara tahunan pesta roket di bahagian timur laut negara itu bagi menandakan bermulanya musim hujan. Tahun ini, 26 roket bangfai buatan sendiri dilancarkan di satu acara yang diadakan di Yasothon, 531 km di timur laut Bangkok. Penduduk kampung percaya dengan melancarkan roket ke udara akan menyuburkan tanaman petani dan peladang. Pada acara tersebut, roket yang lama berada di udara akan menerima hadiah $5,000 Amerika. Keputusan Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC memberikan pengiktirafan pensijilan persekitaran berkualiti QE kepada sebuah kapal perang tentera Malaysia KD Mahawangsa dinilai berdasarkan sistem amalan persekitaran berkualiti, sistematik dan profesional yang diamalkan oleh anggota kapal berkenaan. Di Kemboja, kenaikan harga pengangkutan mengusarkan para penumpang yang berhasrat untuk pulang ke kampung halaman untuk meraihkan Tahun Baru Khmer. Bahan tersebut antara yang dimuatkan dalam segmen Jurnal ASEAN selepas ini.
Kejayaan KD Mahawangsa memperoleh pengiktirafan pensijilan persekitaran berkualiti QE 5S daripada Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC Januari lalu menarik minat banyak pihak untuk mengetahui mengenai amalan kerja yang diuruskan anggota kapal tersebut. Malah kejayaan itu juga menjadikan KD Mahawangsa sebagai kapal perang pertama yang mendapat pengiktirafan cemerlang audit itu di Malaysia. Pegawai pemerintah KD Mahawangsa, Kapten Jamal Abdul Rahman berkata pihaknya sentiasa membuka peluang dan menerima kunjungan pelawat sebagai salah satu perkongsian pengalaman dan ilmu berkaitan amalan 5S. Menurutnya, lawatan itu juga sebagai salah satu promosi kepada organisasi yang sedang dalam proses mendapatkan pensijilan berkenaan. Amalan 5S amat berbaloi dilaksanakan kerana berjaya mewujudkan suasana kerja yang lebih sistematik serta profesional. Sistem amalan persekitaran berkualiti yang diamalkan oleh kebanyakan organisasi kerajaan dan swasta berjaya memantapkan persekitaran kerja yang lebih positif selain meningkatkan produktiviti. Ia merupakan kapal logistik terbesar TLDM pernah terlibat dalam pelbagai operasi. Persahabatan antara pelajar tempatan dengan pelajar asing di institusi pengajian tinggi adalah peluang terbaik bagi mengenali budaya, adat resam, bahasa serta makanan yang pelbagai. Secara tidak langsung, ia dapat memperkokohkan keharmonian dan perpaduan sesama masyarakat pelbagai kaum di dunia ini. Kira-kira 100 pelajar dan kaki tangan Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP, memeriahkan sambutan program Hari Bahasa, Makanan dan Kebudayaan Antarabangsa di Arau Perlis. Secara tidak langsung, program seumpama ini dapat menyatupadukan warga antarabangsa UNIMAP melalui kepelbagaian bahasa, budaya dan makanan. Festival dirasmikan oleh Chancellor UNIMAP, Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail. Program tahunan ini memberi lebih peluang kepada pelajar tempatan untuk berkongsi dan mempelajari sedikit sebanyak keunikan bahasa dari pelajar antarabangsa seperti Melayu, Jepun, Thailand, Inggeris, Arab dan Korea. Ketika ramai yang berhimpun untuk pulang ke kampung halaman untuk meraihkan Tahun Baru Khmer, aduan mengenai kenaikan harga dan rasuah di sempadan semakin meningkat. Para penumpang yang mengatur pengangkutan ke wilayah berkata, syarikat bas dan teksi menaikkan harga tambang di sebalik arahan yang dikeluarkan oleh Gubernur Phnom Penh agar mengekalkan harga. Sebilangan pengguna berpendapat kenaikan harga itu adalah tidak mematuhi larangan Gubernur Dewan Bandaraya dan arahan itu tidak berkesan. Beberapa agensi pengembaraan dan pelancongan berkata harga tiket meningkat di ibu negeri selepas perjalanan ke wilayah dan bonus bagi kekitangan yang bekerja sepanjang tempoh Tahun Baru. Pemandu teksi yang biasanya mengambil penumpang dari Phnom Penh ke wilayah juga berkata mereka tidak dapat mematuhi perintah Gubernur kerana mereka perlu menampung kos tempat letak kereta dan rasuah. Myanmar mempunyai keadaan demografi geologi yang berbeza, gunung di utara, kawasan tanah lapang di tengah dan sungai-sungai di selatan. Sungai Ayeyarwady mengalir dari utara ke selatan sepanjang 1,300 batu. Terdapat 12 buah jambatan yang dibina di sungai termasuk yang terpanjang di Myanmar. Jambatan Ayeyarwady Singkam adalah salah sebuah daripadanya dan dibuka pada awal Februari. Ia menghubungkan daerah Bamu Negeri Kachin dan daerah Kata di wilayah Sagaing yang menyediakan pengangkutan lancar dan aliran komoditi yang baik di kalangan negeri dan wilayah. Projek pembinaan bermula pada tahun 2009 dan ia mengambil masa 2 tahun 7 bulan untuk disiapkan. Jalan raya merangkumi rel jambatan dibina oleh kumpulan projek khas kerja raya. Majlis pembukaan jambatan itu telah dihadiri oleh Naib Presiden Myanmar Dr. Sai Mauk Kam dan Menteri-Menteri Kesatuan.
Struktur utama jambatan adalah 3,215 kaki panjang. Jalan motor ialah 4,630 kaki dan landasan kereta api ialah 5,510 kaki panjang. Jambatan ini jenis RC dan struktur kekuda keluli. Seluruh bingkai keluli yang digunakan dalam jambatan adalah tempatan dari kilangan besi Perbadanan Ekonomi Myanmar. Dengan bahan-bahan itu tadi, edisi Dunia Asia minggu ini sampai ke penghujungnya. Bersua lagi minggu depan dengan bahan-bahan yang lebih menarik. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.